Daya-daya dalam keseimbangan, ya. Okey. Bagi daya-daya dalam keseimbangan, ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Apabila tiga vektor atau daya dalam keseimbangan, vektor paduannya adalah sama dengan sifar, ya. Okey, kalau daya atau vektor itu dalam keseimbangan, vektor paduan atau daya paduan sama dengan sifar. Ini perkara pertama. Apabila melukis gambar raja vektor atau gambar raja daya dengan menggabungkan ekor satu vektor kepada kepala vektor yang lain, satu segitiga akan terbentuk. Ini penting, ya. Okey, kalau daya itu dalam keseimbangan, kita sambungkan ekor bagi satu vektor kepada kepala vektor yang lain tu, selepas kita sambung ketiga-tiga gambar raja vektor itu, kita dapati bahawa dia akan membentuk satu segitiga, ya. Okey, mari kita lihat gambar raja ini. Katakan kita ada tiga vektor, A, B dan C, ya. Dan kalau kita sambungkan ekor bagi vektor B kepada kepala vektor A, ya. Lepas tu kita sambungkan ekor bagi vektor C ni kepada kepala vektor B, ya. Selepas kita sambung ketiga-tiga vektor ini, kalau dia membentuk satu segitiga, maka kita kata ketiga-tiga vektor ini dalam keseimbangan dan vektor paduan dia sama dengan sifar. Sebab apa? Sebab selepas kita sambung ketiga-tiga vektor ini, kita dapati bahawa vektor paduan dia tak ada magnitude. Okey, dia tak ada magnitude, jadi magnitude dia sama dengan sifar, maka vektor paduan dia sama dengan sifar. Kita perlu tahu bahawa yang segitiga ini dia tak sama dengan kaedah segitiga yang kita belajar semasa kita belajar penambahan atau paduan vektor. Okey, ini adalah paduan vektor. Paduan vektor ini kita membuat penambahan dua vektor sahaja, iaitu vektor A tambah vektor B. Selepas kita tambah vektor A dengan vektor B ini, lepas tu kita sambungkan ekor bagi vektor yang pertama ini kepada kepala vektor yang kedua ini. Ini adalah vektor paduan. Okey, ini adalah vektor paduan, penambahan A dengan B. Okey, dan kita pasti bahawa di sini ekor, ekor bagi vektor B ini, adalah disambung kepada ekor bagi vektor paduan ini. Okey, ini adalah beza di antara keseimbangan vektor. Keseimbangan vektor semua ekor sambung kepada kepala. Di sini kita ada ekor sambung kepada ekor, kepala kepada kepala. Jadi tolong bezakan paduan vektor bagi dua vektor dan tiga vektor dalam keseimbangan. Dia adalah berbeza. Terdapat beberapa lagi perkara yang kita perlu tahu tentang vektor-vektor atau daya-daya dalam keseimbangan. Daya-daya dalam keseimbangan bermakna daya paduan dalam semua arah adalah sifar. Ini penting, Ini penting. Kalau daya-daya itu dalam keseimbangan, maka daya paduan dalam semua arah adalah sifar. Kita akan menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan banyak masalah pengiraan. Jika daya-daya yang dikenakan ke atas satu objek adalah seimbang, mereka menghapuskan antara satu sama lain dan daya bersih adalah sifar. Kalau dia seimbang, daya-daya itu wujud, tapi dia akan menghapuskan antara satu sama lain, dan menghasilkan daya bersih, sifar. Dan kesan dia, kesan bagi daya-daya keseimbangan, kalau daya-daya yang seimbang dikenakan ke atas objek pegun, maka objek itu akan tetap pegun, di mana halaju dia sama dengan sifar. Dan jika daya-daya yang seimbang itu dikenakan ke atas satu objek yang sedang bergerak, maka objek itu dia akan terus bergerak dengan halaju malar, iaitu pecutan sama dengan sifar. Okey, dia akan bergerak, tapi dia tidak akan memecut. Pecutan sama dengan sifar. Dia hanya akan bergerak dengan halaju malar. Halaju malar ini bermakna arah dia tidak berubah. Kalau arah dia berubah, maka itu bukan halaju malar. Dia bergerak dengan laju yang seragam dalam arah yang tetap. Itu adalah halaju malar. Dalam video ini, kita akan bincang beberapa kes di mana objek yang berada dalam keseimbangan. Terutamanya kita nak mengenal pasti apakah daya yang terlibat. Okey, mari kita lihat kes di mana dua daya dalam keseimbangan. Okey,
Biasanya case tu adalah satu objek yang digantung pada satu tempat, dan yang kedua adalah satu objek diletak di atas satu permukaan. Okey, mari kita lihat case pertama dululah. Okey, kalau objek itu digantung kepada pada satu tempat, okey, semua objek itu mempunyai berat. Okey, jadi daya yang pertama adalah berat lah. Berat. Okey, berat. Okey, dan kalau objek itu digantung pada satu tempat oleh satu tali ke, benang ke, atau rod ke, apa ke, jadi daya tarikan yang dikenakan ke atas tali itu dinamakan sebagai tegangan. Daya tegangan. Jadi objek ini mengalami satu tegangan, daya tegangan ke atas, T. Okey, daya tegangan ke atas. Ini adalah tegangan. Tegangan. Okey, daya tegangan. Dan oleh kerana objek ini tidak bergerak, ini bermakna kedua-dua daya ini dalam keseimbangan. Maka kita kata T mesti sama dengan W. T sama dengan W. Okey, ini adalah dua daya dalam keseimbangan. Bagi satu objek yang terletak di atas satu permukaan pula, okey, dia mempunyai berat. Okey, dia mempunyai berat W, dan apabila satu daya dikenakan ke atas satu permukaan, dia akan menghasilkan satu daya yang menolak ke atas, yang dinamakan sebagai tindak balas norma. Simbol bagi tindak balas norma adalah R, tindak balas norma. Norma reactions. Jadi R ini adalah huruf pertama bagi perkataan reactions lah. Okey, ini adalah tindak balas norma. Okey, tindak balas norma. Okey, oleh kerana kedua-dua daya ini dalam keseimbangan, maka kita kata R adalah sama dengan W. Ini adalah case di mana dua daya dalam keseimbangan. Okey, mari kita lihat case di mana tiga daya dalam keseimbangan. Okey, di sini ada satu lukisan. Lukisan ini digantung pada satu dinding dan digantung pada satu paku di sinilah. Okey. Lukisan ini dia mempunyai berat. Okey. Jadi dia ada W. Dia berat W. Okey. Dan tadi kita sudah tahu bahawa kalau dia digantung oleh satu tali ke, benang ke, dia akan mengalami tegangan. Di sini dia akan mengalami dua tegangan. Okey. Tegangan T1 dan tegangan T2. Okey. T1 dan T2. Lepas tu okey, kalau ketiga-tiga daya ini dalam keseimbangan, dia memang dalam keseimbangan sebab lukisan ni tak bergerak bermakna pegun, dan pegun bermakna daya-daya yang dikenakan ke atasnya adalah dalam keseimbangan. Okey, dua tegangan dengan berat ni dia dalam keseimbangan, dan kalau dalam keseimbangan tu kita boleh lukis gambar raja vektor. Okey, satu daya yang bertindak ke bawah ini adalah W. Lepas tu kita ada T1 ke sebelah kanan. Okay, kita ada T1, T1. Lepas tu kita ada T2 ke sebelah kiri. T2. Okey, T2. Dan ketiga-tiga ini dalam keseimbangan, maka ketiga-tiga daya ini akan membentuk satu segitiga. Kalau dia bukan dalam keseimbangan, kalau kita sambungkan ketiga-tiga daya itu, dia mungkin mendapat gambar raja seperti ini. Okey, dia tidak membentuk satu segitiga. Kalau dia membentuk satu segitiga, ini bermakna dia dalam keseimbangan. Okey, mari kita lihat satu lagi case. Okey, kita menggantung satu objek pada pumbung dengan ikatan tali seperti ini. Okey, di sini objek ini dia mengalami satu daya tarikan graviti yang dinamakan sebagai berat lah. Okey, berat. Jadi objek ini ditarik oleh tali ini. Tali ini dia ada satu tegangan T1, katakanlah T1. Okey, dan jadi objek ini dalam keseimbangan, maka T1 sama dengan W. Okey, kalau kita lihat objek ini sahaja, maka dia mengalami dua daya, satu adalah berat, satu adalah tegangan. Okey, tapi kalau kita lihat tali-tali di sini ada tiga tali. Dan kalau kita ambil contoh titik ini, titik ini dia mengalami tiga daya. Tiga daya, iaitu dua daya yang bertindak ke atas. Okey, iaitu katakan kita ini T2, ini T3 lah. T2 dengan T3. Okey, dan kalau kita rujuk kepada titik ini,
tegangan T1 ini bergerak menarik dia ke bawah. Okey, bagi titik ini tegangan ini menarik ke bawah. Bagi bola ini dia tegangan ini menarik dia ke atas. Okey. Kalau kita merujuk kepada titik ini maka titik ini mengalami 3 daya. 3 daya T1, T2 dan T3. T1 itu adalah ke bawah. Ini penting okey. Sebab arah tegangan ini bergantung kepada titik mana yang kita rujuk. Kalau rujuk kepada bola, dia bergerak ke atas. Kalau rujuk kepada titik di sini, dia menuju ke bawah. Jadi T1 adalah menuju ke bawah. Lepas tu kita ada T3. T3 menuju ke kanan. Okey, ini T3. Lepas tu kita ada T2 yang menuju ke kiri dan ke atas lah. Okey, ini T2. Okey, ini T2. Ini adalah 3 daya dalam keseimbangan. Kalau bagi bola ini 2 daya dalam keseimbangan. T1 sama dengan W. Okey. Tapi bagi case ni T3 ada 3 daya dalam keseimbangan. Dan oleh kerana T1 ini sama dengan W. T1 sama dengan W. Jadi kita pun boleh labelkan T1 ini sebagai W juga. Okey, sebab kadang-kadang dalam soalan tu dia bagi ini dalam W. Okey, T1 ini sama dengan W. Okey, 3 daya dalam keseimbangan. Satu lagi contoh. Okey. Ini ada satu papan iklan. Papan iklan yang digantung oleh satu kabel dan lepas tu disokong oleh satu rod di sini. Jadi daya-daya yang bertindak. Yang pertama adalah berat. Di sini adalah berat. Okey. Lepas tu dia ditarik oleh kabel, itu adalah tegangan T. Okey. Rod menyokong ini dia sebenarnya menolak. Dia mengenakan satu tindak balas normal. Satu tindak balas normal menolak papan iklan ini supaya dia tidak bergerak ke kanan. Okey, rod menyokong ni sebenarnya dia menolak papan ini. Okey, jadi di sini kita ada 3 daya yang bertindak dan papan iklan ini tidak bergerak. Ini bermakna dia dalam keseimbangan. Kalau dalam keseimbangan, maka kalau kita sambungkan ketiga-tiga daya ini, kita sambungkan ekor kepada kepala, kita dapati bahawa dia akan membentuk satu segi 3. Okey, ini adalah W yang bertindak ke bawah adalah W. Lepas tu kita ada satu tegangan. Okey, tegangan tu bertindak ke kanan. Okey, ini adalah T. Lepas tu kita ada satu tindak balas normal R yang menolak ke sebelah kiri. Okey. Ini adalah R. Okey. Kadang-kadang ada pelajar ditanya, boleh tak kita lukis R dulu? Itu kalau kita lukis macam ni, boleh tak? Itu kita lukis W. Kita lukis W ke bawah. Okey, lepas tu kita lukis R dulu. Kita lukis R ke kiri. Sama juga kan? Ni ke kiri pun ke kiri juga. Lepas tu kita lukis T. T. Okey. Ini T. Jadi T ni dengan T ni sama saja, W pun sama, semua sama. Okey, tapi ini kita lukis R dulu baru kita lukis T. Boleh tak? Boleh. Kedua-dua ni pun betul juga. Jadi kadang-kadang dalam soalan objektif tu dia bagi jawapan ni, okey, dia bagi jawapan ni pun boleh juga. Okey, yang penting dia mesti ekor sambung kepada kepala. Okey, kalau dia ada bagi lukisan seperti ini, okey, ini W, ini T, ini R. Kalau dibagi macam ni. Okey. Okey. Kalau dibagi macam ni, tak betul. Sebab apa? Sebab di sini kita tengok kepala sambung kepada kepala, sini ekor kepada ekor. Ini tak betul. Ini tak betul. Bagi daya-daya dalam keseimbangan tu, dia mesti semua mesti ekor sambung kepada kepala. Ekor sambung kepada kepala. Ekor sambung kepada kepala. Okey. Ini contoh terakhir. Okey, contoh akhir. Ini adalah satu objek yang terletak di atas satu satah condong. Dan daya-daya yang terlibat. Yang pertama adalah berat lah. Okey, semua objek mempunyai berat. Yang kedua adalah tindak balas normal. Okey, tindak balas normal. Okey, R. Okey, ini adalah dua daya yang pasti wujud lah. Okey. Dan daya yang ketiga ni bergantung kepada soalan lah. Okey. Kalau dia kata, okey, ada satu geseran. Terdapat satu geseran.
katakan geseran itu adalah F. Okey, geseran itu F. Jadi tiga daya ini dalam keseimbangan. Kadang-kadang dia kata ini adalah SATA yang licin, tapi bongkah ini ditarik oleh satu daya F. Ya, itu pun mungkin juga. Okey, tapi tak kira apakah daya yang dikenakan itu, geseran ke, daya sokongan ke, apa ke. Okey, kalau ketiga-tiga daya ini dalam keseimbangan tu, maka kalau kita melukis daya-daya ini, gambar rajah vektor bagi daya ini W, ini adalah F. Ini F, iaitu daya yang menarik tu. Lepas tu kita ada satu tindak balas normal lah, R. Tindak balas normal R. Okey, jadi dia akan membentuk satu segitiga. Yep. Kalau ketiga-tiga daya ini dalam keseimbangan. Jadi ini adalah beberapa case yang biasa keluar dalam peperiksaan lah. Okay, bagi daya-daya dalam keseimbangan. Okay. Dan kita perlu tahu bagaimana melukis gambar rajah vektor bagi tiga daya yang berada dalam keseimbangan. Okay. Dan juga jenis-jenis daya tu pun penting juga. Kita perlu kenal pasti, atau kita perlu tahu dan kenal pasti apakah daya-daya yang terlibat bagi case-case yang berlainan ini.